Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang saya kasihi sekalian? Baiklah, pada hari ini Ustaz ingin mengajar Pendidikan Islam tahun 6, bidang ibadah di bawah tajuk Ibadah Puasa pada bulan Ramadan. Oleh kerana kita akan berpuasa tak lama lagi, jadi Ustaz nak mengajar tentang sedikit ilmu tentang ibadah puasa. Jom. Sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, saya nak tanya murid-murid, apa itu puasa? Apa itu puasa? Okey, bagus. Kita tengok. Apa itu puasa? Ya. Sekarang terlihat kepada pengertian puasa. Okey, puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, kita tengok kepada menahan diri. Mana kita kawal, tahan diri kita daripada apa? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara membatalkan puasa? Seperti kita makan, kita minum, apa lagi? Kita masukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Lagi apa? Banyak ya. Jadi kita tahan diri kita daripada makan, minum dan sebagainya bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari, iaitu waktu maghrib. Beserta dengan apa? Beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey? Apakah dia hukum puasa? Saya rasa murid-murid sudah tahu hukum puasa Ramadan ni apa ya. Hukumnya adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Ini bermakna orang yang tak cukup syarat maka tak wajib baginya puasa. Okey. Sedikit info. Kalau tengok dalam buku teks muka surat 115 di bawah sebelah kanan di bawah sekali ada ruangan info di sini. Ini dia bagi tahu bahawa ibadat puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Jadi kalau ditanya bilakah ibadat puasa itu disyariatkan, maka jawablah pada tahun kedua Hijrah. Baiklah, murid-murid, mana bukti bahawa Allah menyuruh kita berpuasa? Buktinya mana? Dalilnya mana? Lihat dalil nakli puasa. Tapi dalil yang termaktub di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Inilah dalil nakli puasa. Harap murid-murid dapat menghafalnya. Siapa yang wajib berpuasa? Persoalannya, siapa yang wajib berpuasa? Kita nak tahu siapa yang wajib puasa, kita tengok kepada syarat-syarat wajib puasa. Jadi orang yang wajib puasa adalah orang Islam. Jadi orang bukan Islam tak wajib puasa. Jangan kita nak suruh orang bukan Islam puasa macam kita juga. Sebab syarat wajib puasa adalah Islam. Yang kedua, orang itu mesti berakal. Jadi orang yang gila, orang yang pensan, sampai satu hari pensan,
dan orang yang mabuk, maka dia tak wajib bagi dia puasa. Okey, kerana dia tidak berakal masa tu. Yang ketiga, baligh. Baligh ni kalau kita sebut sampai umur ataupun cukup umur. Okey, bagi yang lelaki sampai umurnya ialah biasanya umur 15 tahun ataupun dah mimpi basah. Bagi yang perempuan biasanya umur berapa? Tak kira lah. Yang penting apabila mereka keluar darah haid, maka mereka dikira baligh, maka wajib puasa. Yang keempat, orang yang mampu berpuasa. Orang yang tak mampu, tak wajib lah. Tengoklah macam mana dia tak mampu. Kenapa dia tak mampu? Mungkin dia sakit dan sebagainya. Maka dia tak wajib puasa. Jadi ingat ya, syarat-syarat wajib puasa ada 4. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, mampu berpuasa. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya buat kita nak puasa ni? Pertama sekali kita kena tahu rukun puasa. Hari kita kena tahu rukun, barulah kita boleh berpuasa. Okey, apa rukunnya? Yang pertama ialah niat. Ini biasalah ya. Niat ini dilakukan bila? Pada malam hari. Pada malam hari esok nak puasa. Malam tu kita kena niat. Hinggalah sebelum terbit fajar. Boleh niat sampailah sebelum subuh tu. Okey, daripada malam sampai sebelum subuh. Kita bangun, lupa niat malam tadi, kita boleh niat. Okey. Niatnya apa niatnya? Ataupun lafaz niatnya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hatilah. Ini lafaz ini supaya dia hadir ke dalam hati kita. Baik, kita tengok rukun puasa yang kedua, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Dia bagi contoh antara yang membatalkan puasa. Kita tahan diri kita. Rukun puasa, setelah kita niat, lepas tu pada keesokan harinya kita tahan diri kita. Tahan diri kita daripada makan, daripada minum, daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Kita tahan sampai bila? Sampai maghrib. Itu adalah rukun puasa, ada 2 saja. Okey, semula. Apa rukun puasa? Yang pertama, rukun puasa niat. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Okey. Okey, apa yang perlu kita tahu lagi? Apa yang perlu kita buat ialah kita kena tahu apa itu sunat puasa. Apa dia sunat puasa? Sunat puasa yang pertama adalah bersahur. Apa dia bersahur? Bersahur adalah makan yang waktu pagi sebelum subuh. Murid-murid memang tahu dah sahur kan? Bangun pukul 5, 5.30 nak kena makan sahur. Kata bangun sahur. Itu bersahur sunat. Tak sahur tak jadi masalah. Cuma bila kita bersahur, kita akan jadi kuatlah untuk menunaikan ibadat puasa. Jadi sunat bersahur. Yang kedua, bila bersahur, yang sunatnya kita lewat. Melewatkan bersahur. Bukan sampai pukul 7, pukul 8. Maksudnya lewat sebelum subuh juga. Sebab ramai juga orang yang suka bersahur pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Seelok-eloknya yang sunatnya lewatkan. Kita kata lewat pukul apa? Biasanya pukul 5, 5.30. Maknanya sebelum subuh. Okey. Sunat puasa yang ketiga ialah menyegerakan berbuka. Bila sampai waktu berbuka, orang solat maghrib,
Terus kita berbuka puasa kita. Ambil buah kurma sebiji ataupun 3 biji, lepas tu minum air. Jangan tunggu pukul 8. Bila orang azan maghrib, solat dulu contohnya. Solat, berzikir apa. 8.30 baru makan. Tak boleh. Bukan tak boleh. Disunatkan menyegerakan berbuka itu. Walaupun dengan sebiji rutab ataupun tamar. Okey. Yang keempat, berbuka dengan rutab ataupun tamar. Itu sunat kita berbuka puasa dengan rutab ataupun tamar. Apa dia rutab? Rutab ialah kurma yang basah. Kurma yang basah. Ada kita tengok kedai yang basah-basah, maknanya yang masak tu. Dia tak kering tu, maknanya itu namanya rutab. Kalau tamar ialah kurma yang kering. Yang kelima ialah berdoa sebelum berbuka. Ini sunat kita berdoa sebelum berbuka. Doa yang biasa kita baca seperti Allahumma la kasumtu. Okey. Seterusnya kita tengok puasa yang bagaimana dikira sah. Sebab ada puasa yang tak sah kan. Apa puasa yang dikira sah? Kita tengok. Maknanya kita kena tahu apa itu syarat-syarat sah puasa. Orang yang sah puasanya siapa? Yang pertama, orang Islam. Maknanya orang bukan Islam tak sah puasanya. Yang nak suruh orang bukan Islam puasa. Yang kedua, orang tu kena memayis. Maknanya dah cerdik, dah pandai beza mana baik, mana buruk. Kalau letak kaca dengan permata, dia pilih permata. Okey, kerana orang ni dah boleh berfikir, maksudnya sah puasa dia. Yang ketiga, orang yang berakal. Orang yang berakal, bukan gila, bukan pesan, bukan mabuk. Dan yang keempat, orang yang bersih ataupun suci daripada haid, nifas dan wiladah. Haid, nifas dan wiladah. Nifas ni ialah darah yang keluar selepas beranak. Wiladah ni darah yang keluar ketika beranak atau kita melahirkan anak. Bagaimana pula puasa boleh terbatal? Bagaimana puasa boleh terbatal? Okey. Jadi kita kena tahu iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara membatalkan puasa? Okey, ialah makan dan minum dengan sengaja. Ini memanglah kita dah maklum lah. Mana boleh makan kan? Budak kecil pun tahu tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi jika dengan tak sengaja, tak batal. Yang batalnya kita sengaja buka saji makan, buka peti ais minum dengan sengaja je. Dah tahu puasa tapi minum juga, itu batal lah puasanya. Kalau tak sengaja, tak mengapa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Saja-saja joluk tangan ke dalam mulut suruh muntah, tak boleh, maknanya batal puasa. Yang ketiga, melakukan jima atau bersetubuh di siang hari. Bagi orang dah kahwin, tiba-tiba bersetubuh di siang hari, batal puasanya. Yang keempat, orang yang gila, mabuk atau pensan sepanjang hari dia pensan, maka batal lah puasanya. Dia kena gantilah nanti. Yang kelima, orang murtad, maknanya orang Islam tiba-tiba keluar daripada Islam. Aduhai, maka batal lah puasanya pada hari itu. Dan dia murtad dah keluar daripada Islam kan. Okey, yang keenam, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Saja pergi masuk pen ke dalam hidung sampai dalam ni, batal. Ataupun masukkan sesuatu dalam telinga ni, korek telinga sampai dalam-dalam sampai ke rongga, batal. Tapi kalau korek biasa je, telinga gatal tu korek taklah sampai dalam tu, tak mengapa. Kalau ataupun masukkan jari dalam hidung nak buang, kita katalah nak buang apa-apa kat hidung ni tapi kat luar ni, dalam sikit je, bukan dalam rongga, tak batal. Yang batalnya kita masuk ke dalam rongga tu. Okey, yang ketujuh, mengeluarkan air mani dengan sengaja, batal puasa. Tetapi kalau dia bermimpi, katalah orang tu dia tidur pada siang hari, lepas tu bermimpi
tiba-tiba bermimpi basah, bermimpi keluar air mani, tak batal. Kerana bukan sengaja, kan dia tertidur, dalam tidur keluar air mani, tak batal puasa. Yang ke-8, orang perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas, keluar darah wiladah, maka batallah puasa dia. Maka dia kena gantilah nanti. Baiklah murid-murid, tadi kita dah belajar 8 perkara berkenaan dengan puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Yang kedua, hukum puasa. Yang ketiga, dalil nakli puasa. Yang keempat, syarat wajib puasa. Yang kelima, rukun puasa. Yang keenam, sunat-sunat puasa. Yang ketujuh, syarat sah puasa. Yang ke-8, perkara yang membatalkan puasa. Saya harap murid-murid dapat memahami 8 perkara yang kita belajar tadi. Sekiranya tak sempat, boleh ulang-ulang lagi video dalam channel Ustaz ini. Okey, jadi saya mengucapkan selamat berpuasa buat semua murid-murid saya, dan kita lakukanlah ibadat puasa ini dengan ikhlas hati, dengan tenang, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sahaja buat kali ini. Kita berjumpa di lain waktu, insya-Allah, di dalam channel The Fazakir. Saya sudahi dengan lafaz mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.